Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang usaha ke arah kemerdekaan yang merupakan topik bab 7 tingkatan 4. Terdapat 5 subtopik dalam bab ini. Yang pertama, latar belakang idea negara merdeka, penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum, pembentukan sistem ahli, pembentukan sistem pendidikan kebangsaan, dan penubuhan parti politik. 7.1 Latar belakang idea negara merdeka. Perkembangan politik antara bangsa dan serantau mempengaruhi gelombang politik di negara kita. Benih kesedaran politik yang tumbuh di serata tempat mencetuskan idea negara merdeka. Bermula pada tahun 1938, Kesatuan Melayu Muda KMM di bawah pimpinan Ibrahim Haji Yaakob memperjuangkan kemerdekaan tanah air melalui konsep Melayu Raya. Idea ini merupakan penyatuan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan aspek-aspek tertentu. Selepas KMM diharamkan, idea Melayu Raya terus diperjuangkan oleh Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung KRIS dan Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM. Seterusnya, pada tahun 1945, Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM di bawah pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishak Haji Muhammad, dan Ahmad Bes Tamam menetapkan matlamat politik untuk menanam semangat kebangsaan dan bekerjasama dengan kaum lain bagi membentuk perpaduan. PKMM juga memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya. Melalui slogan Merdeka, PKMM berhasrat mendaulatkan hak rakyat dalam politik, ekonomi, agama, sosial, dan kebudayaan. Terdapat 6 persatuan yang ditubuhkan pada tahun 1946, yaitu Angkatan Pemuda Insaf di bawah pimpinan Ahmad Bes Tamam, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak di bawah pimpinan Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah, Pergerakan Pemuda Melayu, United Malays National Organisation di bawah pimpinan Datuk On Jaafar, Parti Kebangsaan Melayu Labuan, dan Malayan Indian Congress. Pada tahun 1947, Perhimpunan Majlis Agama Islam Tertinggi Malta yang diterajui oleh ulama berpengaruh seperti Abu Bakar Al-Bakir, Sheikh Fadlullah Suhaimi, dan Sheikh Abdullah Fahim melahirkan Hizbul Muslimin dengan matlamat mencapai kemerdekaan Tanah Melayu sebagai negara Islam. Pada tahun 1949 pula, Malayan Chinese Association di bawah pimpinan Tan Cheng Lock menegaskan bahwa MCA mempunyai tugas untuk menjadikan Tanah Melayu yang berbilang kaum sebagai sebuah negara yang berdemokrasi penuh. Bagi menjayakan matlamat tersebut, MCA berusaha menyatukan masyarakat Cina dan bekerja sama dengan semua kaum di Tanah Melayu. Terdapat 2 persatuan yang ditubuhkan pada tahun 1945, yaitu Parti Islam Setanah Melayu PAS dan Independence of Malayan Party IMP. Dr. Burhanuddin Al-Helmi yang dipertua PAS menegaskan bahwa PAS bercita-cita untuk membina satu negara dan satu bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, manakala Dato' On Jaafar mengasaskan pertumbuhan Independence of Malayan Party IMP untuk melaksanakan idea Tanah Melayu untuk Malayan.
Jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jawatan kuasa hubungan antara kaum atau Communities Liaison Committee (CLC) ditubuhkan pada Januari 1949 yang menghimpunkan pemimpin utama masyarakat berbagai kaum. Terdapat beberapa objektif pembentukan CLC. Yang pertama, untuk mengkaji hubungan kaum secara mendalam, mengusulkan keadaan politik, ekonomi, dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti, dan mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara ini. Berikut merupakan anggota Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Jawatan Penasihat dipegang oleh Malcolm McDonald, EEC Tourism Home sebagai pengerusi. Wakil Melayu terdiri daripada Dato' On Jafar, Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz, Muhammad Saleh Hakim, Dr. Mustafa Osman, dan juga Zainal Abidin Haji Abbas. Manakala Wakil Cina terdiri daripada Tan Cheng Lock, Li Tiangkeng, Xi Xitan, dan Yong Shuk Lim. Terdapat juga ahli lain seperti Roland Bradel, L.R. Doraisamy-Iyer, dan Dr. J.S. Tuenting. 7.3 Sistem Ahli. Selepas Perang Dunia Kedua, British menjalankan dasar dekolonisasi, yaitu menyediakan langkah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahannya. Pembentukan sistem ahli. Melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Memberikan latihan kepada penduduk tempatan berkaitan dengan pentadbiran negeri sebelum British memberikan kemerdekaan. Dilaksanakan pada April 1951 hingga Jun 1955, yaitu sebelum pilihan raya MNP pada bulan Julai 1955. Perombakan sistem ahli pula diadakan pada tahun 1954. Ciri-ciri sistem ahli. Yang pertama, ahli perlulah bertaraf menteri dan bertanggung jawab menjaga portfolio. Seterusnya, ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Ahli bertanggung jawab mencadangkan undang-undang. Ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi dan akhir sekali, satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai takbir dan tokoh masyarakat. Kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan. Menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Merupakan proses memupuk perpaduan kaum karena ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum, dan menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. 7.4 Sistem Pendidikan Kebangsaan. Semasa di bawah pentadbiran British, sistem persekolahan berkembang mengikut kaum dan telah menyebabkan terdapatnya sekolah vernacular Cina, Melayu, dan Tamil di samping sekolah aliran agama dan sekolah Inggris. Persekolahan di Sarawak dan Sabah juga terbahagi kepada sekolah vernacular Melayu, sekolah Cina, dan sekolah Mubalik Kristian. Sekolah vernacular ialah sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan melalui penubuhan jawatan kuasa pelajaran di Tanah Melayu, Sarawak, dan Sabah. Bermula dengan laporan Barnes pada tahun 1951, antara kandungan laporan Barnes ialah sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, manakala
Sekolah menengah pula menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar. Laporan Venwu 1951. Antara kandungan laporan Venwu ialah sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Sekolah Cina juga haruslah berorientasikan tanah Melayu. Seterusnya, Ordinan Pelajaran 1952. Antara perkara yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1952 ialah tanah Melayu mempunyai dua jenis sekolah rendah, yaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah sekiranya terdapat 15 orang murid dalam kumpulan yang sama. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. (7.5) Penubuhan Parti Politik. Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) ditubuhkan pada tahun 1945 yang dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishaq Haji Muhammad, dan Ahmad Bais Tamam. Perjuangan PKMM adalah untuk melahirkan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu, menekankan perpaduan antara penduduk berbilang kaum, mencapai kemerdekaan dan memperjuangkan Melayu Raya. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak PKMS pula ditubuhkan pada tahun 1946 di bawah pimpinan Abang Haji Zaini, Abang Haji Openg, Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Perjuangan PKMS adalah untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di Sarawak, menentang penyerahan Sarawak kepada British, dan penjenayaan semula Persatuan Melayu Sarawak PMS yang diharamkan semasa pendudukan Jepun di Sarawak. Angkatan Pemuda Insaf API ditubuhkan pada Februari 1946 yang dipimpin oleh Ahmad Bais Tamam. Perjuangan Angkatan Pemuda Insaf API ialah menggembleng tenaga pemuda sebagai penggerak untuk membuat perubahan politik dan menggunakan slogan Merdeka dengan Darah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Malayan Indian Congress MIC ditubuhkan pada Ogos 1946 di bawah pimpinan John P.B. dan K.L. Debasar. Perjuangan MIC adalah untuk menjaga kepentingan orang India di Tanah Melayu dan memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama kaum lain. Barisan Pemuda Barit ditubuhkan pada bulan Disember 1946
di bawah pimpinan Mandur Syarif, Imam Suhaili Yakub, dan Pengiran Ahmad. Perjuangan Barib adalah untuk menyatukan anak negeri dan bekerja sama memperbaiki keadaan ekonomi dan politik, dan juga menuntut keadilan daripada pentadbiran British. Barisan Pemuda Sarawak BPS ditubuhkan pada Jun 1947 di bawah pimpinan Abang Muhammad Kasim Taha dan Ahmad Zaidi Adrus. Perjuangan BPS adalah untuk memperjuangkan kepentingan penduduk Bumi Putra ke arah berkerajaan sendiri dan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Malayan Chinese Association MCA ditubuhkan pada Februari 1949 di bawah pimpinan Tan Cheng Lock, Yong Shok Lin, dan H.S. Lee. Perjuangan MCA adalah untuk memelihara kepentingan kaum Cina dan bekerja sama menentang komunis di Tanah Melayu. Pada tahun 1950-an terdapat 4 persatuan yang ditubuhkan, yaitu Independence of Malayan Party IMP yang ditubuhkan pada September 1951 di bawah pimpinan Dato' Onn Jaafar dan Tan Cheng Lock. Perjuangan IMP adalah untuk menyatukan rakyat berbagai kaum di Tanah Melayu dan kerjasama kaum sebagai dasar penting untuk mencapai kemerdekaan. Parti Islam Setanah Melayu PAS ditubuhkan pada November 1951 di bawah pimpinan Haji Ahmad Fuad Hasan dan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Perjuangan PAS adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi Tanah Melayu dan penyatuan pentadbiran Islam di Tanah Melayu. People's Progressive Party PPP ditubuhkan pada Januari 1953 di bawah pimpinan Dr. S. Ganapathy Pillai dan Dr. Srinivasagam. Perjuangan PPP adalah untuk memperjuangkan hak yang sama untuk semua kaum dan memperjuangkan keadilan sosioekonomi berasaskan demokrasi berparlimen. Akhir sekali, Parti Negara yang ditubuhkan pada Februari 1954 di bawah pimpinan Dato' Onn Jaafar dan Dato' Hamzah Abdullah. Perjuangan Parti Negara adalah untuk menuntut kemerdekaan dengan kerjasama semua kaum dan membentuk satu parti bagi semua rakyat untuk membentuk negara Tanah Melayu. Berikut merupakan kerjasama politik ke arah kemerdekaan. Antaranya ialah Pakatan Putra AMCJA, Persidangan Kebangsaan, Konvensyen Kebangsaan, dan pembentukan Parti Perikatan.